Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Forum Remaja Satu Malaysia saya ucapkan ya kepada semua penonton dan warga media. Anda semua bersama saya Hasnur Izzah binti Manaf selaku moderator forum anda pada malam ini. Seperti yang para penonton sedia maklum ya, negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19 dan program kita pada malam ini akan berlangsung secara atas talian ya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana diberi kesempatan untuk meneruskan program ini walaupun secara atas talian dan namun tidak mengapa demi menjaga keselamatan diri masing-masing dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di kesempatan ini, saya mendoakan kepada warga ahli panel dan juga warga pendengar agar dalam keadaan sihat ya dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita sama-sama dalam keadaan sihat dan mampu memutuskan wabak COVID-19. Dan kepada yang mereka yang ingin bersama-sama dalam program ini, anda boleh berkongsi ya laman sesawan yang tertera pada skrin anda dan juga boleh mengikuti live Facebook _forum.com. Okey, meneruskan kembali kita dalam perbahasan kali ini dengan berkonsepkan norma baharu, kami bawakan topik yang paling hangat dan yang tidak lagi asing ya bagi kita semua iaitu LGBT, satu ancaman yang serius. Okey, sebelum saya memperkenalkan ahli panel jemputan kita, izinkan saya untuk menumpas sedikit maudut forum kita ya pada malam ini dan juga sedikit makluman, forum ini terbahagi kepada dua slot yang di mana slot pertama ini sesi pengurusan ahli panel dan juga slot kedua sesi soal dan jawab. Kepada penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh mengajukan soalan tersebut pada ruangan komen yang tertera di skrin anda. Okey, dalam perbahasan bertajuk LGBT, satu ancaman serius, kami cuba merungkaikan apa yang dimaksudkan dengan ancaman yang dibawa oleh LGBT itu sendiri. Rata-rata masyarakat majmuk kita sudah sedia maklum dengan apa itu LGBT jika dilihat dari sudut media sosial dan golongan ini sangatlah terkenal dan ada di antara mereka juga merupakan ahli usahawan terkenal ya. Dan juga bagi ibu bapa yang di luar sana yang mungkin kurang memahami apa itu LGBT. LGBT adalah gabungan nama bagi empat golongan iaitu lesbian, gay, bisexual, transgender yang mana golongan ini wujud dalam masyarakat kita secara kita tidak sedar dan yang paling merungsingkan ya ke ibu bapa, adakah golongan LGBT ini mampu mengancam ketenteraman masyarakat sejagat memandangkan ada segelintir badan bukan kerajaan ya yang menyokong ataupun yang menjadi tulang belakang mereka. Dan juga dalam perbincangan ini kami juga bawakan ataupun mendedahkan dari sudut manakah yang dikatakan LGBT ini merupakan satu ancaman serius dan kepada siapakah yang akan terpalit ya ancaman ini. Selain itu, persoalan mengenai faktor ataupun punca berlakunya kepada LGBT ini dari sudut pandang ahli panel juga akan diulaskan oleh beliau. Okey, untuk tidak melengahkan lagi masa, ahli panel kita yang pertama, saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang pertama. Beliau merupakan seorang pemilik tahfiz yang mana tahfiz tersebut menekankan unsur-unsur Islamiah seperti memantapkan akidah seseorang Muslim maupun Muslimat. Beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Alif bin Ahmed. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Jelas ke suara saya untuk didengari? Maklumlah kan kita berhubung secara atas talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada saudari moderator kita. Alhamdulillah syukur saya dalam keadaan sihat pada malam ini dan suara saudari jelas saya dengar. Alhamdulillah, nampaknya rakaian internet dalam keadaan baik ya pada malam ini. Okey, seterusnya memperkenalkan ahli panel kedua kita yang berasal dari Selangor dan beliau merupakan seorang pakar dalam bidang motivasi atau kaunseling dan juga pakar psikologi keluarga. Perkenalkan Datuk Prof. Madya Dr. Nurul Amirah binti Ramli. Assalamualaikum Datuk, apa khabar Datuk di sana? Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada moderator kita yang manis orangnya. Saya di sini alhamdulillah masih sihat dan khabar juga baik. Saudari pula sihat? Alhamdulillah Datuk, saya sihat di sini. Okey,
saya harap Datuk dan Ustaz kita pun dalam keadaan sihat juga ya. Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang ketiga. Beliau dahulu seorang pakar ya, doktor pakar bedah di sebuah hospital besar Kuala Lumpur yang juga merupakan timbalan Presiden Pertubuhan Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, iMedic. Perkenalkan Dr. Afdalina Ba Betty Ibrahim. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Dengar doktor. Dengar. Okey. Khabar baik. Terima kasih juga kembali saudari moderator kita. Okey, baik doktor. Saya harap ahli panel kesemuanya jelas ya dengan suara saya, dan sekiranya ada terdapat gangguan sila maklum ya. Okey, baiklah. Saya perkenalkan ahli panel kita yang terakhir iaitu Prof. Madya Dr. Nur Diana binti Saria yang anggung lagi menawan dengan berkacamata ini ya, yang mana beliau merupakan seorang pensyarah Universiti Awam yang juga berjawatan sebagai Ketua Bidang Fakulti Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaya. Assalamualaikum dan apa khabar Prof? Waalaikumsalam dan khabar baik saudari moderator. Terima kasih atas perkenalannya. Okey, terima kasih kembali ya saya ucapkan kepada ahli panel kita. Okey, dengan ini usai sudah salam perkenalan dengan kesemua ya, keempat-empat ahli panel kita. Dan terimalah serangkap pantun dari saya ya. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Sidang penonton sekalian, kembali kita kepada topik forum kita pada malam ini iaitu LGBT, satu ancaman serius. Untuk tidak melengahkan lagi masa diskusi kita ini, izinkan saya ya membuka tirai forum kita ini dengan mengajukan soalan pertama saya kepada ahli panel yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz. Okey Ustaz, bagi memulakan acara kita pada malam ini, saya ingin bertanya ya, apakah pandangan Ustaz sendiri ya sebagai pemilik tahfiz akidah yang boleh Ustaz huraikan atau perungkaikan tentang punca tercetusnya golongan LGBT ini? Silakan Ustaz. Merujuk kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita, ia membawa kepada dua makna iaitu orang yang terlibat dengan juga sifat yang terlibat dengan LGBT. Kadang-kadang dalam fokus dakwah, kita tidak dapat mengenal pasti akan sasaran kita, yang manakah yang menyebabkan kita sebagai pendakwah lantang mengeluarkan kata-kata kesat dan seumpamanya. Jika perkara ini berlaku, maka sasaran akan melihat Islam itu tidak rahmat dan bersifat menghukum. Sebagaimana yang kita tahu, LGBT ini adalah 4 perkataan yang disingkatkan menjadi 4 huruf. 4 huruf ini sudah menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang hukum LGBT, di mana Islam itu satu agama fitrah, satu agama yang bersih dan satu-satunya agama yang menyusun atur antara sesama manusia. Perkara ini telah dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, setiap manusia dilahirkan secara fitrah, maka Allah SWT jadikan lelaki dan perempuan sama dari segi nilai kemanusiaan, tetapi ada beberapa perkara yang berbeza, antaranya dari segi aurat, tutur kata, ruang atau tempat untuk dia bebas. Jadi ini adalah sedikit perbezaan yang Allah SWT letak kepada lelaki dan perempuan, bertujuan bahawa Allah SWT yang paling faham akan masalah antara pergaulan lelaki dengan perempuan bagi tujuan untuk menyelamatkan umat. Dalam surah Al-A'raf ayat 80, di mana kaum Nabi Lut disebut dan diceritakan umatnya mendatangi sifatnya keji, hubungan antara lelaki dengan lelaki. Disebut juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disahihkan oleh Al-Albani, apabila kamu mendapati 2 orang sejantina melakukan sesuatu hubungan, hendaklah kamu bunuh, di mana satu bertindak sebagai seorang lelaki dan satu lagi bertindak sebagai seorang isteri. Dengan ini, 2 dalil daripada Al-Quran dan hadis sudah cukup untuk memberi jawapan kepada kita
dan gambaran jelas berkenaan dengan mauqif atau pendirian sikap Islam terhadap dengan LGBT. Namun demikian, ada beberapa orang dalam kalangan mereka yang menyatakan alasan untuk mempertahankan sikap itu. Alasan yang dibuat itu hanyalah untuk melahirkan rasa kasihan kita kepada mereka. Tetapi sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, fitrah manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi alasan yang dinyatakan oleh mereka sebenarnya adalah perasaan yang mendatang. Sedangkan kekuatan yang kita ada semenjak kita lahir itu adalah fitrah daripada Allah SWT. Perasaan yang berlawan yang wujud itu berkemungkinan hadir disebabkan faktor persekitaran yang mempengaruhi mereka, terutamanya ketika proses pembesaran daripada kecil sehingga dewasa. Setakat itu Okey daripada Ustaz. saya. Okey, terima kasih Ustaz. Dapat disimpulkan ya bahawa LGBT ini bersifat pilihan ya, di mana seseorang individu itu mampu mempunyai pilihan sama ada ingin menentukan ataupun mengikut fitrah yang telah ditetapkan oleh beliau sejak lahir lagi ataupun sebaliknya. Dan terima kasih Ustaz kepada jawapan yang sangat jelas dan mudah untuk saya fahami, dan juga saya harap pendengar juga dapat fahami ya. Okey, baiklah. Berpindah pula kepada Datuk ya. Menurut Datuk, dari segi psikologi, bagaimanakah bidang psikologi itu sendiri mentarifkan LGBT itu, dan adakah LGBT ini dapat dikatakan berpunca daripada masalah mental, Datuk? Dari aspek psikologi, pertama sekali saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahawa dalam aspek psikologi orientasi sosial iaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual bukan satu kecelaruan mental. Hal ini kerana ramai orang tersalah anggap dan beranggapan bahawa seseorang yang homoseksual dan biseksual ini merupakan kecelaruan mental. Dari aspek psikologi, hal ini terbahagi pada dua. Yang pertama, jika seseorang itu menjadi homoseksual di mana seseorang itu mempunyai perasaan dan keinginan seksual sesama sendiri tanpa sesama jenis, maksud saya tanpa rasa bersalah, itu menunjukkan seseorang itu tidak berpenyakit mental dan ianya mungkin berlaku kerana faktor yang lain. Manakala jika seseorang itu berasa bersalah dan tidak selesa atau kata khususnya ego dystonik di mana tindakan, sikap, pemikiran atau bahkan dari aspek fizikal yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan apa yang diakui oleh kepercayaannya, barulah boleh dikatakan sebagai kecelaruan mental. Orang yang mempunyai tanda-tanda ini perlu mendapatkan rawatan yang secepat mungkin supaya orang yang mempunyai tanda-tanda ini perlu mendapatkan rawatan secepat yang mungkin kerana ini menunjukkan seseorang itu mempunyai kecelaruan mental. Oleh itu, saya yakin bahawa kebanyakan orang yang terjebak dalam tingkah laku LGBT ini adalah disebabkan oleh kecelaruan psikososial dan spiritual yang menyebabkan mereka mempunyai kecenderungan homoseksual dan biseksual yang semestinya bertentangan dengan fitrah manusia yang merupakan heteroseksual. Okey, jadi Datuk, ini sangat jelas ya untuk saya sendiri memahami jika LGBT itu sedar ya, maksud saya golongan LGBT itu sedar kecenderungan mereka terhadap sesama sejenis ini, dan itu tidak dikaitkan dengan masalah mental ya, dan mereka perlu mendapat rawatan yang bersesuaian. Betul ke Datuk? Ya, tepat sekali Hasnul. Okey, pada pendengar sekalian, telah kita dengar ya huraian yang sangat padat dari kedua ahli panel kita. Sekarang kita ingin mendengar pula apa kata kedua ahli panel kita yang seterusnya. Okey, beralih pula kepada Dr. Afdalina kita ya. Okey, Doktor, dari perspektif Doktor sebagai Doktor pakar ya sebelum ini, apa yang boleh Doktor klasifikasikan tentang golongan LGBT ini? Okey, terima kasih saudari moderator Cik Hasnurul. Bagi menjawab persoalan saudari sebentar tadi, jika dilihat dari sudut kesihatan, kegiatan LGBT ini juga tidak digatakan.
Ini kerana menurut dari pakar perubatan menunjukkan bahawa golongan LGBT ini adalah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit mental, iaitu atau membunuh. Kenapa saya cakap LGBT ini berisiko tinggi untuk mendapat penyakit mental? Hal ini kerana mereka ini mengalami kecelaruan dalam menentukan jantina diorang, atau kita kenali sebagai disforia jantina. Seperti yang disebutkan oleh Dato' Amira sebentar tadi, beliau mengatakan golongan ini tidak dapat menerima fikiran mereka yang sebenar, sehingga mengakibatkan mereka cenderung untuk mendapat penyakit mental. Okay, sebelum itu saya terangkan sedikit berkaitan dengan disforia jantina ini. Disforia jantina ini didefinisikan sebagai satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu mempunyai krisis mengenai jantina mereka sendiri. Perasaan yang tidak selesa yang sangat kuat dalam diri mereka sehingga boleh menyebabkan mereka ni menghidap depresi dan kegelisahan yang melampau. Selain itu juga golongan LGBT ini juga berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan seksual STI. Salah satu penyakit disebabkan jangkitan seksual yang paling famous dan selalu kita dengar adalah HIV atau AIDS, iaitu jika mereka melakukan hubungan seks tanpa perlindungan, mereka mudah dijangkiti virus HIV atau AIDS, terutamanya AIDS. Untuk pengetahuan tuan-tuan, penyakit AIDS ni dia senang dikesan di kalangan lelaki homoseksual yang melakukan perbuatan. Saja, terima kasih. Okey, doktor, mudah ya untuk kita bagi golongan ini mendapat penyakit STI ya jika mereka tidak mengawal aktiviti mereka ya. Okey, selain itu LGBT juga berlaku disebabkan kecelaruan jantina ya, yang seseorang itu kecelaruan ataupun tidak dapat menerima fitrah mereka sebagai seorang lelaki maupun seorang perempuan, dan ini boleh membuatkan mereka mendapat tekanan dan mendapat kecelaruan mental ya. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan ya kepada Prof pula. Mungkin Prof ada sedikit komen ya. Okey, berdasarkan kajian Prof ya sebagai warga pendidik institusi pengajian tinggi, dan apa yang boleh Prof katakan tentang isu ataupun bagaimanakah bentuk ancaman LGBT ini kepada siswazah di IPT? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Moderator kita yang petah berkata-kata dan juga ahli-ahli panel yang terhormat lagi bijaksana dan para pendengar di luar sana yang sedang menonton forum remaja ini memandangkan forum ini dilakukan secara maya. Sebelum itu saya ingin bertanyakan kepada Cik Moderator, suara saya jelas ke? Kerana di luar sekarang ni hujan. Okey, jelas jelas Prof. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, baiklah, merujuk kepada persoalan moderator Nurul sebentar tadi, jika kita bercakap tentang bentuk ancaman LGBT yang tersebar dalam kalangan siswazah, kebiasaannya kita akan memfokuskan kepada faktor-faktor berlakunya LGBT atau maksud lainnya adalah hubungan sejenis dalam kalangan siswazah. LGBT juga dilaporkan semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Perbuatan seks di luar tabi'i dan songsang adalah gejala serius yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia, terutamanya di universiti swasta. Tentunya persoalan yang berada dalam fikiran kita adalah mengapakah kebanyakan pelajar ataupun siswa memilih untuk menjadi sebahagian daripada komuniti LGBT dan apakah faktor yang menarik mereka ke arah LGBT ini. Isu LGBT ini ini sudah hangat diperkatakan sejak dulu lagi ya, dan yang paling kerap kita dengar adalah melibatkan pelajar ataupun siswa lelaki. Tetapi tidak semestinya pelajar ataupun siswa wanita tidak terlepas daripada kes sebegini. Baik, saya akan huraikan satu persatu faktor berlakunya LGBT dalam kalangan siswazah. Antaranya ialah seorang individu pernah mengalami
pernah mempunyai pengalaman gangguan seksual. Ketika zaman kanak-kanaknya, individu ini kita katakan saya boleh ceritakan individu adalah seorang lelaki. Ada sesuatu yang berlaku kepada dirinya, sebagai contoh dia telah dicabul ataupun diliwat. Jadi dia menjadi keliru memandangkan faktor umurnya yang masih kecil. Tetapi perkara itu tidak diketahui oleh ibu bapanya dan akhirnya daripada kekeliruan itu yang menghantui mangsa sejak kecil lagi, perkara itu tidak pernah sampai kepada pengetahuan ibu bapanya. Dia hanya pendam dan hanya menyimpan masalah itu seorang diri. Mungkin kita tidak tahu ya, mungkin ibu bapa, mungkin individu itu tidak tahu cara untuk menyampaikan masalah yang dialaminya pada waktu kecil kepada kedua ibu bapanya, ataupun mungkin dia telah diugut ataupun atau sebagainya. Wallahualam, saya pun tidak tahu. Kemudian lama kelamaan apabila sudah meningkat dewasa dan sudah masuk ke alam universiti, berjumpa pula dengan rakan sejenis yang terjebak dengan LGBT ini, individu tersebut mengalami pengejutan budaya yang dalam bahasa Inggerisnya kita panggil culture shock, oleh kerana faktor persekitaran dan faktor sekelilingnya yang sebegitu yang menggalakkan LGBT, maka terjebaklah seseorang pelajar ataupun siswazah itu ke lembah LGBT. Seterusnya, isu LGBT ini juga ada yang bermula daripada sekolah berasrama penuh. Dan yang paling berpotensi sekali ialah sekolah yang sama jantina. Bayangkan ya, antara tingkatan 1 hingga tingkatan 5 merupakan saat yang kritikal bagi seseorang remaja, iaitu fasa selepas akhir balik. Fasa akhir balik ni salah satu perubahan yang akan berlaku selepas akhir balik adalah perubahan dari segi hormon, tubuh badan dan ketertarikan kepada perempuan. Tetapi di sekolah yang sama jantina ini, tiada percampuran jantina. Yang individu tersebut lihat hanyalah jantina yang sama dengannya, kecuali guru wanita di sekolah. Dari mana datangnya akan rasa suka ataupun minat kepada jantina lain? Kerana mereka hanya jumpa yang sama jenis dengannya. Dan akhir-akhir ini banyak juga terpampang di muka hadapan akhbar, media sosial maupun berita bahawa pelajar-pelajar tahfiz telah diliwat oleh gurunya sendiri yang merupakan seorang ustaz. Akibatnya pelajar-pelajar tersebut mengalami trauma yang teruk dan memberikan kesan yang teruk kepada hidup mereka. Selain itu juga ada juga yang ada cerita yang lain yang saya baca dalam kalangan pelajar, iaitu seorang individu ini, saya tidak ingat namanya. Memang dia ada membuat posting di media sosial. Dia mengatakan dia ini memang dilahirkan perwatakannya sudah memang sudah lembut. Jadi dia ada meluahkan perasaannya lah di posting itu, bahawa dia telah menjadi mangsa liwat oleh senior yang dia kenali. Individu itu juga menulis di postingnya begini: jangan ingat lelaki lembut ini semuanya songsang, dan jangan ingat lelaki kelihatan biasa ini normal. Jadi sebagai seorang guru dalam bidang pembangunan sosial dan kemanusiaan, berdasarkan pengalaman saya mengenali pelajar ataupun siswazah yang terjebak dalam lembah LGBT ini, apa yang dapat saya simpulkan ialah individu ini telah terjerumus kepada hubungan songsang sejak peristiwa hitam itu berlaku dalam hidupnya. Dan saya tahu bukan mudah untuk pelajar tersebut, individu tersebut keluar daripada lembah itu, walaupun dia ingin sangat untuk berubah. Jadi
Saya harap terjawablah persoalan moderator Hasnurul berdasarkan jawapan saya yang panjang lebar tadi. Terima kasih. Okey, di sini dapat saya simpulkan ya, Prof, bahawasanya peranan kedua ibu bapa juga penting ya dalam mengetahui apa yang terjadi kepada anak-anak mereka dan sifat ataupun sikap selalu bertanya kepada anak-anak tentang aktiviti mereka di luar sekolah maupun di dalam sekolah sekalipun kena diambil beratkan oleh kedua ibu bapa. Okey, terima kasih Prof. Nurdiana atas ulasan yang cukup terperinci ya. Okey, sebentar tadi saya mendapat dapat soalan ya daripada penonton kita, tetapi soalan ini saya akan bacakan pada slot yang kedua. Okey, dengan berakhirnya ulasan daripada Prof kita sebentar tadi, maka berakhirlah slot pertama kita dalam forum ini dan ayolah kita berehat seketika ya untuk bagi ruang ya kepada ahli panel kita membuat persiapan untuk slot kedua. Oleh itu, ayolah kita berehat seketika lepas ini. Berat saja tiba-tiba raya menjelma dah pagi raya. Mari kita bersiap semua, kita semua dalam badani nak sembahyang raya. Bertahun tak pulang beraya, rindu keluarga yang tercinta. Sayur rasa hati nak raya di desa. Selamat Hari Raya kepada semua, lupakanlah duka sengketa, maaf dipinta. Bersabarlah semua, janganlah berduka, tak dapat beraya bersama di desa. Marilah semua, keluargaku kan ada, jemputlah bersama menjamu selera. Selamat Hari Raya kepada semua, lupakanlah duka sengketa, maaf dipinta. Selamat Hari Raya dari jauh saja, moga dapat berjumpa kita di lain masa. Walaupun tak dapat beraya di kampung, suasana hari raya masih dapat dirasa dengan adanya keluarga besar, bosku dan homeboys. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, raya ke raya. Selamat Hari Raya kepada semua, lupakanlah duka sengketa, maaf dipinta. Selamat Hari Raya
Okey, bersiaran kembali kita dalam forum remaja bertajuk LGBT, satu ancaman serius ya. Dan kepada penonton, saya harap masih lagi bersemangat untuk mendengar forum ini dan kita sekarang ni berada pada slot yang kedua iaitu slot yang terakhir ya bagi forum ini pada malam ini. Okey, meneruskan kembali forum kita, saya telah mendapati ada beberapa persoalan ya yang telah dikemukakan oleh warga pendengar semua dan ada juga daripada live yang mengikuti kita live secara live dan juga ada yang join kita di studio ini, ada 2 ataupun 3 orang. Okey, dan saya ini mengajukan ya soalan yang pertama yang ditanyakan oleh Puan Nurin binti Saleh. Okey, sedikit maklumat mengenai beliau. Beliau merupakan seorang suri rumah tangga dan mempunyai seorang adik dan juga 2 orang sepupu yang kesemuanya merupakan lelaki. Dan soalan beliau ditujukan oleh kepada ya maafkan saya, dan soalan beliau ditujukan kepada Prof Madya Dr. Nur Diana ya. Okey, soalannya berbunyi, Assalamualaikum Prof Madya Dr. Nur Diana. Saya ingin bertanyakan kepada Prof mengenai cara mengatasi LGBT dalam kalangan siswa Zah. Silakan Prof menjawab persoalan Puan Nurin kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nurin atas soalannya. Baiklah, bagi menjawab soalan Puan, gejala LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak sekolah ataupun pihak universiti berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT ini. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menangani isu ini, namun segala cabaran itu perlu kita tempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya. Oleh itu, saya akan menghurai cara untuk mengatasi isu LGBT ini. Antara cara untuk mengatasi isu LGBT dalam kalangan siswa Zah ialah pihak sekolah ataupun pihak universiti perlulah berusaha mengenal pasti golongan yang terlibat dalam LGBT. Mungkin pihak sekolah atau pihak universiti boleh membuat kaji selidik bagi mengenal pasti golongan ini. Dan di akhir perancangan, pihak sekolah atau pihak universiti boleh menghubungi mereka yang terjebak dalam LGBT untuk membantu dalam memberi kesedaran kepada mereka. Selain itu juga pihak sekolah atau pihak universiti boleh membina satu modul pembelajaran atau silibus yang boleh membuatkan mereka mendekatkan diri kepada agama dan dapat membantu golongan LGBT yang masih di peringkat awal ini, iaitu masih dalam peringkat kekeliruan ya, dan keliru dengan identiti mereka sendiri untuk kembali ke fitrah asal. Itu saja jawapan saya. Okey, terima kasih ya Prof. Dan kepada Puan Nurin, saya harap jawapan Prof sebentar tadi menjawab ya soalan Puan. Okey, seterusnya soalan kedua yang diajukan oleh seorang pelajar Mahat Tahfiz ya kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Alif. Assalamualaikum Ustaz, jika tidak keberatan, bolehkah Ustaz jelaskan apakah yang dimaksudkan LGBT menurut perspektif undang-undang Islam? Jelas ke Ustaz soalan itu? Alhamdulillah, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Berdasarkan undang-undang Islam atau hukum syarak adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini sama sekali diharamkan. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan tubuh badan sebagai suatu yang bercanggah dengan ajarannya. Perbuatan menukar jantina tidak kira daripada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini kerana perbuatan seumpama itu adalah semata-mata mengikut hawa nafsu, terberdaya dengan godaan syaitan dan tidak bersyukur dengan nikmat kejadian diri dan tergolong di dalam kategori mengubah kejadian Allah. Terdapat beberapa negara yang mengenakan
hukuman mati kepada kesalahan homoseksual seperti Iran, Yaman, Arab Saudi, Sudan, Nigeria, Mauritania, dan mereka menggunakan hukuman jubana kepada pesalah bawah umur yang melakukan homoseksual. Larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral. Sebaliknya, dalam neraca Islam sebagai adin, ia mempunyai kaitan langsung dengan amalan beragama orang Islam. LGBT adalah suatu amalan yang dilarang secara jelas sama ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Pengiktirafan kumpulan LGBT dan membenarkan perkahwinan sesama jantina akan menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan sosial umat Islam. Apatah lagi kebanyakan persyariatan Islam juga mempunyai kaitan dengan fitrah ketetapan jantina manusia seperti aurat, perkahwinan, nasab atau keturunan, faraid iaitu pembahagian harta pusaka dan lain-lain. Perbuatan dan aktiviti LGBT sememangnya menyalahi undang-undang dan kehendak syarak. Perbuatan dan aktiviti LGBT sememangnya menyalahi undang-undang dan kehendak syarak. Jika perbuatan sedemikian gagal untuk dibendung melalui undang-undang secara sah dan dikurangkan oleh pihak berkuasa dan dibenarkan untuk disebarkan, dikhawatiri bahawa ramai pasangan suami isteri yang akan bercerai. Sementara ada yang boleh meremehkan perkahwinan mereka hanya kerana mereka menikmati seks yang tidak dibenarkan. Institusi perkahwinan kemudiannya akan runtuh dan masyarakat akan berada dalam keadaan tidak selesa. Seperti perundangan di Malaysia telah meletakkan perundangan Islam yang terdapat di setiap negeri-negeri di Malaysia ini terpakai kepada semua orang yang beragama Islam. Oleh yang demikian telah dinyatakan secara jelas bahawa perbuatan LGBT ini merupakan suatu kesalahan di bawah undang-undang kesalahan jenayah syariah negeri-negeri yang peruntukan kesalahannya merangkumi kesalahan seperti liwat, lelaki berlagak sebagai perempuan, perempuan berlagak seperti lelaki, musahaqah, perhubungan jenis luar tabi'i, pondan dan jenis hubungan antara yang sama jantina. Maka kesemua berikut adalah terkandung sebagai peruntukan kesalahan yang terdapat dalam setiap fakta, enakmen dan ordinan negeri-negeri di seluruh Malaysia. Saya harap jawapan saya menjawab soalan saudara kita sebentar tadi. Okey, terima kasih Ustaz dan juga terima kasih kepada saudara yang bertanya. Okey, soalan yang sekarang yang ditujukan khas untuk Dr. Afdalina daripada seorang pelajar kedoktoran Universiti Malaysia Terengganu ya. Okey, doktor di sini terdapat 3 soalan untuk doktor ya dan saya akan asingkan soalan tersebut. Dan soalan yang pertama, menurut pencerahan doktor pada slot pertama tadi, bolehkah doktor menerangkan sedikit jelas tentang risiko LGBT dalam kesihatan dan bagaimanakah HIV atau AIDS ini disebarkan oleh LGBT? Itu soalan pertama ya doktor. Dan soalan kedua, bagaimanakah punca ataupun kesan transgender dan yang ketiga dan cara untuk mengatasi kedua-dua soalan tersebut ya doktor. Di sini saya ingin bertanya kepada doktor, bagaimana doktor ingin menjawab persoalan ini, ataukah satu persatu atau keseluruhan sekali? Okey, terlebih dahulu saya akan terangkan sedikit berkenaan risiko dan 2 punca dan kesan. Okey, silakan doktor. Okey, Waalaikumsalam untuk yang beri soalan sebentar tadi. Okey, soalan yang sangat menarik dan perlukan penerangan yang panjang. Okey, tidak apa, saya akan terangkan satu persatu. Okey, pertama saya akan terangkan berkenaan dengan risiko LGBT terlebih dahulu. Okey, jika tuan-puan perasan pada soalan pertama tadi, saya ada sentuh serba sedikit berkaitan dengan jangkitan seksual. Untuk pengetahuan tuan-puan, golongan LGBT ini amat berisiko tinggi dapat jangkitan seksual. Jangkitan seksual ni bukan hanya HIV atau AIDS sahaja, ada banyak. Antaranya adalah
hepatitis B dan sifilis. Okay. Tetapi jangkitan yang seksual yang sering berlaku dengan golongan LGBT ini adalah penyakit gonorrhea dan HIV atau AIDS. Okay. Gonorrhea ni adalah penyakit kelamin yang berjangkit melalui hubungan seks. Dan kebanyakan yang mengalami penyakit gonorrhea ni tidak sedar yang mereka telah dijangkit. Okay, saya akan bagi tahu simptom-simptom apa anda telah dijangkiti penyakit gonorrhea ni. Okay, yang pertama simptomnya adalah rasa sakit atau rasa terbakar ketika kencing atau membuang air kecil. Yang kedua, keluar lindir dari zakar atau kemaluan yang berwarna putih, kekuningan atau hijau dari zakar. Yang ketiga, rasa sakit atau rasa nyeri sekitar buah zakar. Seterusnya HIV atau AIDS. Seperti yang kita sedia maklum, penyakit HIV atau AIDS ni adalah penyakit yang paling famous dan sering berlaku di golongan LGBT. Kalau kita tengok daripada statistik pada tahun 2018 yang pernah Kementerian Kesihatan Malaysia share, yang ni kita boleh tengok dekat Google lah. Pada tahun 2018 ni sebanyak 57% jangkitan kes HIV disebarkan melalui hubungan seks sejenis, manakala seks antara berlainan jantina hanya menyumbang 37% sahaja. Di sini kita boleh tengok betapa bezanya persen yang penyumbang HIV ni. Kebanyakan yang datang penyumbang HIV ini berasal dari golongan LGBT. Okay, saya terangkan apa maksud HIV dulu sebab kemungkinan ada yang tidak tahu di sini apa itu HIV atau apa itu. HIV ini adalah sejenis virus yang memusnahkan sel-sel darah putih. Manakala AIDS pula merujuk kepada sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. AIDS ni adalah tahap akhir jangkitan HIV. Tapi tidak semua orang yang ada HIV ni dia ada AIDS. Yang ada AIDS ni dia ada mengalami ada jangkitan HIV ya, tentulah. Okay. Di sini saya ada share macam mana HIV dan AIDS ni disebarkan. AJK Technical boleh share gambar yang Okey, sekejap ya. Okey, jelas ke doktor? jelas. Okay, dari gambar ni kita boleh tengok bagaimana HIV atau AIDS ni disebarkan. Sama ada dia disebarkan melalui seks tanpa perlindungan, tempat kerja yang terdedah kepada risiko, suntikan dadah, transfusi darah, pemindahan organ atau dan kehamilan atau semasa kelahiran atau penyusuan. Di sini kita tengok macam mana HIV atau AIDS ni disebarkan. Di bawah tu pun kita boleh tengok bukan puncak HIV ni disebarkan. Ada orang kata berkongsi makanan itu cara HIV itu disebarkan, tidak. Dia tidak disebarkan pun dari cara berkongsi makanan itu dia tidak menyebabkan penyebaran HIV atau AIDS. Okay. Selain itu juga pada tahun 2018 terdapat penyelidikan baru yang ditangkan pada pertemuan American Heart Association, iaitu golongan LGBT ini berisiko tinggi mengalami penyakit jantung berbanding dengan golongan heteroseksual. Gambar seterusnya. Di sini kita boleh tengok sebanyak 36% golongan LGBT ini mempunyai risiko lebih tinggi berbanding heteroseksual dalam mengalami tahap jantung yang tidak ideal. Jadi golongan LGBT ini juga adalah penyumbang penyakit sakit jantung, penyakit jantung berbanding. Dong penyumbang yang terbesar lah berbanding dengan orang biasa ni. Okay, seterusnya yang soalan kedua berkaitan dengan punca dan kesan transgender. Okay. Salah satu punca paling kentara kita boleh tengok salah satu punca yang paling kentara mengapa orang ingin melakukan transgender ni adalah disebabkan oleh dysphoria jantina, iaitu kecelaruan menentukan jantina sendiri.
Disforia jantina ni saya sudah terangkan serba sedikit pada soalan pertama tadi. Gangguan ini lebih biasa pada lelaki berbanding wanita. Kita sendiri boleh tengok kan dekat Malaysia ni, kebanyakan yang paling kentara lelaki bertukar pergi wanita. Jarang kita tengok wanita ni bertukar pergi lelaki. Ada tapi jarang. Okay. Individu yang mengalami gangguan ini akan membuat perubahan pada penampilan mereka menggunakan kosmetik, hormon atau pembedahan dipanggil transseksual. Okay. Disebabkan oleh gangguan ini, ramai berfikir bahawa rawatan terbaik bagi pesakit ini adalah pembedahan menukar jantina supaya mereka ni hidup dengan jantina yang mereka inginkan. Okay, seterusnya kesan daripada pembedahan jantina ni. Okay. Kebanyakan lepas mereka lakukan pembedahan jantina ni, ya, nampaklah dari sudut positif tu ada. Kebanyakan mereka mengatakan kualiti hidup mereka ni bertambah baik. Menurut satu kajian, kalau tak silap saya pada tahun 2017, mendapati bahawa kepuasan orang menjalani pembedahan ni sekitar sebanyak 94% hingga 100%. Maksudnya hampir semua orang berpuas hati dengan pembedahan tersebut. Tapi terdapat juga pembedahan yang gagal dan memberi kesan kepada individu tersebut. Seperti memberi kesan kepada mental individu lah. Sudahlah mereka mengalami dysphoria atau kecelaruan jantina, lepas tu pembedahan tak jadi lagi. Jadi macam itulah, memang bagi efek sangat kuat lah sama mental dorang. Terus selain itu juga ia boleh menyebabkan salur darah tersumbat atau stroke. Sajalah punca dan kesan. Kak, saya ada soalan yang tertinggal lagi. Okey, soalan yang ketiga ya Dr. Afdalina. Apakah pandangan Dr. Afdalina tentang cara untuk mengatasi LGBT ini dari sudut kesihatan? Boleh Doktor jelaskan? Okay. Cara mengatasi masalah LGBT ini dari sudut saya sebagai doktor yang pernah merawat pesakit-pesakit LGBT ini adalah dengan memberi didikan kepada pesakit atau masyarakat mengenai pencegahan awal penyakit dan mengenal pasti risiko penyakit agar apabila berlakunya penularan ini dia boleh dikawal lebih awal sebelum merebak ke skala lebih besar. Doktor yang merawat golongan-golongan LGBT ini juga tidak seharusnya menyokong terbiat kenaan pasal inilah, pasal HIV, penukaran transgender ni. Sebaiknya perlu menasihati. Okay, penyokong sah pembedahan penukaran jantina transgender menyokong bahawa pesakit yang mengalami masalah mental sehingga merosakkan tubuh mereka seharusnya dibantu dengan rawatan mental terlebih dahulu. Mereka perlu menerangkan pembedahan menukar jantina ini bukanlah penyelesaian untuk mereka mengalami gangguan jantina. Sehubungan dengan itu, rawatan gangguan jantina ini juga perlu difokuskan pada mengesan gangguan jantina di awal zaman. Maka rawatan psikologi dilakukan supaya pesakit ini boleh menerima dirinya dan tiada lagi untuk hidup seperti jantina, tiada lagi perasaan hidup seperti jantina yang lain. Saya harap dengan penerangan saya ini ia dapat membantu jawab pertanyaan saudari itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Sangat jelas sekali jawapan Doktor huraikan sebentar tadi ya. Dan kepada pelajar yang bertanya tadi tu, saya harap pelajar tersebut dapat ya poin-poin yang sangat penting yang Dr. Afdalina kita kongsikan. Dan kepada warga media yang mendengar dan juga ahli panel serta saya sendiri juga boleh dapat mengetahui ya cara ataupun perkara yang tidak boleh buatkan HIV itu tersebar. Contohnya seperti berkongsi makanan sebentar tadi. Okey, ini merupakan soalan yang terakhir yang diajukan oleh penonton kepada Datuk Prof. Madya Dr. Nurul Amira binti Ramli. Okey, soalannya berbunyi macam ni ya Doktor. Datuk, maafkan saya. Selamat malam Datuk, saya Huin Ching ingin mendengar sedikit ulasan Datuk berkaitan satu penyataan. Penyataan tersebut adalah
benarkah sebahagian mendakwa LGBT ini dilahirkan dengan orientasi seksual songsang? Oleh itu, mereka tidak dapat mengubah orientasi seksual mereka secara paksa walaupun terdapat pihak yang cuba membantu mereka, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Saya ulang lagi lagi sekali soalan. Pernyataan berikut adalah, benarkah sebahagian mendakwa LGBT ini dilahirkan dengan orientasi seksual songsang? Oleh itu, mereka tidak mendapat mengubah orientasi seksual mereka secara paksa walaupun terdapat pihak yang cuba membantu mereka, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Terima kasih. Silakan Dato'. Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih. Dalam menjawab soalan Hui Chin ini, sama ada golongan homoseksual ini dilahirkan sedemikian ataupun tidak, kita boleh melihat beberapa teori dan menerangkan masalah LGBT ini. Mengikut Sigmund Freud yang mengatakan bahawa setiap manusia dilahirkan mempunyai kecenderungan bisexual, bagaimana kita menangani kecenderungan yang salah dari segi norma itu yang menentukan sosial itu. Dalam Islam juga ada mengajar kita batas-batas pergaulan. Kalau kita sesama wanita juga mempunyai batas pergaulan, maka lelaki sesama lelaki juga ada batasnya. Tidak boleh berlebih-lebih. Jadi memang Allah telah menciptakan bisexual itu memang ada, dan bagaimana kita menggunakan akal dan menjaga batas dalam pergaulan itu yang menentukannya. Yang seterusnya, kalau kita lihat seorang individu itu, dia merupakan subsistem kepada sistem keluarga, dan keluarga merupakan subsistem kepada sistem sosial yang diterangkan dalam teori sistem, di mana ia mengatakan bahawa seseorang individu itu boleh mempelajari sesuatu perilaku dengan melihat dan mengikut-ngikut. Jadi tidak semestinya seseorang itu dilahirkan memang telah mempunyai orientasi seksual songsang, dan berkemungkinan besar dia terikut-ikut dengan melihat orang di sekelilingnya dan sistem sosial yang ada. Dan teori yang terakhir saya ingin mengambil teori perkembangan psikoseksual tahap Freud. Menurut teori ini, kanak-kanak melalui 5 peringkat yang membawa kepada kepribadiannya. Dan di dalam umur 3 hingga 6 tahun adalah phallic stage. Dan seandainya pembesaran secara didikan oleh ibu bapa tidak berlaku dengan baik, ini akan menyebabkan keterbantutan Oedipus kompleks. Ini menyebabkan sistem seksual mereka terganggu. Dan cara mengatasinya dari segi psikologi, seseorang yang terjebak dalam LGBT ini memerlukan terapi psikospiritual termasuk ruqyah bagi individu, dan terapi kelompok berasaskan prinsip psikospiritual. Prinsip psikospiritual ini merupakan satu kaedah rawatan penyakit jiwa, spiritual, mental, emosi maupun perilaku normal. Ia merangkumi perbincangan mengenai psikologi manusia bermula dari pembinaan rumah tangga, proses mendapat, melahirkan dan membesarkan anak hingga remaja, pembentukan jati diri individu dewasa, menjelang usia lanjut sehingga saat menghadapi kematian. Selama proses itu berlaku, pemahaman peranan roh, jiwa, hati, akal dan jasad atau aspek spiritual, intelektual serta fizikal dititik beratkan. Ia turut membincangkan dan melatih kaedah menghadapi masalah kehidupan dan bagaimana cara untuk membentuk akhlak yang mulia. Saya rasa itu sahaja dari saya tentang soalan yang ditujukan oleh Hui Chin, dan sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas jawapan yang sangat terperinci sekali dan kepada Hui Chin, saya harap jawapan sebentar tadi menjawab persoalan anda Okey, berakhirnya ucapan Datuk dalam menerangkan jawapan beliau sebentar tadi, maka tamatlah sudah slot kedua kita. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini, serta mengulas serba sedikit serta menjawab pelbagai persoalan yang ditanya oleh penonton sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada warga media yang sudi meluangkan masa anda juga, sama ada mengikuti kami secara live maupun dalam studio sendiri
Dan saya berharap agar forum remaja pada malam ini yang membahaskan topik LGBT, satu ancaman serius ini dapat membantu ya masyarakat di luar sana dalam sedikit memperoleh ilmu pengetahuan ya tentang apa itu ancaman yang dibawa oleh LGBT serta sebab-sebab ataupun punca-punca berlakunya LGBT. Okey, bagi menyudahi forum kita pada malam ini, saya ingin membaca serakat pantun ya. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah berucap, tangan menutup meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam.